Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Awang selaku pensyarah bagi BMMB 3163. Baiklah, kami akan membentangkan tugasan yang ketiga bagi subjek BMMB 3163 iaitu kebudayaan kebangsaan. Tugasan 3 kali ini akan memerlukan kami untuk melakukan pembentangan secara berkumpulan iaitu berkaitan dengan kebudayaan Melayu sebelum dan juga selepas menerima pengaruh asing. Oleh itu, kumpulan kami yang merupakan kumpulan yang ke-8 terdiri daripada 2 orang ahli iaitu Nur Hafizah binti Julaimi dan juga saya sendiri iaitu Fatni Najah binti Ahmad Fuad. Baiklah, tugasan yang ketiga kali ini memerlukan kami untuk menghasilkan sebuah blog untuk membincangkan berkaitan budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Pengaruh asing yang akan kami bincangkan dalam blog ini adalah termasuklah dari segi pengaruh Arab, pengaruh Barat, pengaruh Cina dan juga pengaruh Hindu. Baiklah, sebagai pengenalan, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai bangsa dan juga keunikan tersendiri bagi setiap kaum. Pembentukan sebuah negara yang berbilang bangsa dan juga harmoni seharusnya memerlukan pemimpin ketua yang mampu memimpin rakyat dengan penuh tanggungjawab dan juga adil. Malah, masyarakat juga perlu bersatu hati bagi menangani setiap hal yang berkait rapat dengan isu perkauman dalam kalangan masyarakat. Hal ini wajar difokuskan bagi mengelakkan berlakunya pertumpahan darah antara kaum seperti yang tercatat dalam sejarah negara iaitu peristiwa berdarah pada tanggal 13 Mei 1969. Disebabkan itulah, masyarakat hendaklah berdiri teguh antara satu sama lain bagi mengekalkan kesatuan dalam negara Malaysia. Disebabkan itulah, tugasan yang ketiga kali ini akan membincangkan kebudayaan Melayu sebelum dan juga selepas menerima pengaruh asing. Hal ini kerana kebudayaan Melayu di Malaysia banyak menerima pengaruh asing iaitu dari segi corak berpakaian, pemakanan, cara bercakap, politik dan juga agama. Setiap pengaruh itu telah sedikit sebanyak mempengaruhi kebudayaan masyarakat Melayu itu sendiri. Setiap masyarakat pribumi dari zaman dahulu sehinggalah pada masa kini memiliki nilai dan juga peradaban yang tersendiri mengikut keunikan masing-masing. Baiklah, isi pertama yang akan dibincangkan dalam tugasan kali ini adalah kebudayaan Melayu sebelum menerima pengaruh asing. Terdapat 3 perkara yang akan dibincangkan iaitu sosiopolitik, sosioekonomi dan juga sosiobudaya. Dari segi sosiopolitik, masyarakat Melayu ini telah mempunyai budaya iaitu terdapat unit kecil yang terlibat dalam mesyuarat perkampungan. Dan dari segi sosioekonomi pula, wujud ekonomi sara diri yang melibatkan pekerjaan atau ekonomi tradisional iaitu bercucuk tanam dan juga menangkap ikan. Dari segi sosiobudaya pula, masyarakat Melayu telah mengamalkan kepercayaan animisme dan juga mempunyai penuh dengan pantang larang daripada orang yang terdahulu. Baiklah, beralih pula kepada kebudayaan Melayu selepas menerima pengaruh asing. Yang pertama adalah dari segi pengaruh Arab. Pengaruh Arab telah memberikan impak besar terhadap kebudayaan Melayu terutamanya dari aspek sosiopolitik. Pengaruh Islam mula berkembang selepas kedatangan masyarakat Islam ke Tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Orang Melayu juga mengamalkan budaya Arab dalam kebudayaan Melayu. Hal ini kerana budaya Arab merupakan sebahagian daripada agama Islam itu sendiri. Oleh itu, pengaruh Islam telah mula meresap masuk ke dalam diri masyarakat Melayu dahulu yang banyak dipraktikkan sehinggalah pada masa ini. Buktinya, terdapat banyak negeri di Tanah Melayu mempunyai nama-nama Arab seperti Darul Ta'zim, Darul Makmur, Darul Naim dan juga lain-lain. Perkara ini menunjukkan bahawa pengaruh Islam itu sudah lama meresap ke dalam kebudayaan Melayu termasuk juga dalam sistem bahasa Melayu. Yang pertama, kita lihat dari aspek sosiopolitik iaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masyarakat Melayu yang dahulu telah menggunakan istilah raja dan sebelum ditukarkan kepada istilah sultan itu sendiri. Perkara ini dapat dibuktikan semasa pemerintahan para Meswara ketika zaman kerajaan Melayu Melaka. Baginda telah menggelarkan diri sebagai Seri Maharaja Sang Utama para Meswara
dan ditukarkan pula kepada gelaran Sultan Iskandar Shah. Dan yang kedua adalah dari aspek agama Islam sebagai agama rasmi. Pengaruh Arab telah membawa perubahan kepada kepercayaan masyarakat yang terdahulu. Hal ini disebabkan berlakunya pengislaman pemimpin-pemimpin pada zaman masyarakat Melayu yang dahulu. Yang ketiga ialah dari aspek sistem perundangan Islam. Sistem perundangan yang berpandukan kepada sistem perundangan Islam iaitu mengikut kepada garis panduan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh agama. Antara perundangan Islam yang menjadi rujukan masyarakat Melayu pada zaman dahulu termasuklah Undang-Undang Laut dan juga Hukum Kanun Melaka. Baiklah, kebudayaan Melayu yang menerima pengaruh asing yang kedua adalah pengaruh Barat. Pengaruh Barat muncul selepas Tanah Melayu dijajah. Oleh itu, kebudayaan Barat dibawa oleh penjajah Tanah Melayu seperti British yang telah mempengaruhi sistem politik di Tanah Melayu. Oleh itu, pengaruh sistem demokrasi di Malaysia telah menyebabkan berlakunya perubahan dalam sistem politik yang dahulunya mengamalkan sistem beraja. Demokrasi berparlimen ini telah diketuai oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dipilih berdasarkan mengikut sistem giliran. Dan daripada sistem demokrasi berparlimen ini juga yang memerlukan pandangan, aspirasi dan juga sokongan daripada rakyat untuk memilih pemimpin melalui sistem demokrasi tersebut. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan berkaitan kebudayaan Melayu selepas menerima pengaruh asing, iaitu dari segi pengaruh Hindu dan pengaruh Cina. Adat Melayu yang awal dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu diperoleh melalui kitab-kitab lama seperti Ramayana dan Mahabharata. Kitab tersebut merupakan karya agung yang menjadi asas rujukan agama Hindu dan berfungsi sebagai tunjang kepada pengurusan hidup sebelum kedatangan pengaruh Islam ke Asia Tenggara, khususnya di Malaysia. Oleh hal yang demikian, terdapat di antara adat-adat dalam tamadun India ini masih diamalkan sehingga ke hari ini. Antara pengaruh besar masyarakat India ke dalam kebudayaan Melayu dapat dilihat dari aspek sosio-budaya iaitu perkahwinan. Ketika upacara ini berlangsung, pengantin akan dianggap raja sehari dan diadakan upacara bersanding sebagai kemuncak dalam upacara tersebut. Upacara persandingan seolah-olah menjadi suatu kewajipan, sedangkan persandingan itu merupakan adat Hindu yang mengagungkan Dewa Rama dan Dewa Sita. Hal ini disebabkan mereka mempercayai upacara sebegini akan menyebabkan pengantin baru digelar raja sehari. Walaupun adat persandingan ini berasal daripada adat perkahwinan India, namun agama Islam membenarkan persandingan dengan meletakkan beberapa syarat. Antaranya, hendaklah disandingkan secara tertutup iaitu di hadapan muhrim atau keluarga terdekat. Walau bagaimanapun, jika ingin melakukan secara terbuka iaitu bertujuan untuk mengisytiharkan dan memperkenalkan mempelai kepada para jemputan, perlulah menutup aurat serta tidak berhias dengan keterlaluan kecuali perhiasan yang biasa dilihat. Selain itu juga, penggunaan sirih pinang dan beras kunyit turut merupakan pengaruh Hindu dan penggunaan beras kunyit ini adalah bertujuan bagi memberi semangat kepada pengantin berdasarkan kekuningan semangat padi. Pengaruh Hindu yang kedua dapat dilihat melalui adat berinai. Adat berinai dalam masyarakat Melayu seakan menjadi kewajipan disebabkan pengaruh dengan agama Hindu. Majlis berinai dijalankan secara berperingkat. Terdapat 3 peringkat berinai iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Secara ringkasnya, berinai curi biasanya dilakukan pada waktu petang, manakala berinai kecil pula dilakukan selepas berinai curi dan dilakukan pada sebelah petang. Bagi istiadat berinai besar dijalankan pada waktu malam sebelum majlis berlangsung atau selepas majlis akad nikah untuk para jemputan khas daripada kedua-dua pihak pengantin. Dalam adat berinai ini, pengantin perempuan akan memakai inai pada kesemua jari tangan dan kaki, termaksudlah pada tapak tangan. Manakala pengantin lelaki pula hanya memakai inai di jari kelingking, jari manis dan jari hantu pada satu belah tangan sahaja. Corak lukisan inai ini adalah daripada pengaruh tamadun Hindu di India.
Adat berinai dalam upacara perkahwinan telah mempengaruhi kebudayaan Melayu kerana coraknya yang unik dan cantik serta berseni membuatkan masyarakat Melayu terpesona dan ingin memakainya di hari perkahwinan supaya kelihatan menarik. Pengaruh Hindu yang terakhir ialah melalui adat melenggang perut. Adat melenggang perut kebanyakannya lebih difahami masyarakat Melayu di selatan Semenanjung, manakala di sebelah utara Semenanjung lebih dikenali sebagai panggilan kirim perut. Adat ini merupakan suatu adat yang dijalankan ke atas seorang isteri yang mengandung genap 7 bulan dan ia bertujuan bagi meletakkan kedudukan bayi di dalam perut pada tempat yang sepatutnya, iaitu di bahagian kepala pintu rahim. Hal ini penting bagi memudahkan si ibu bersalin dan bayi tidak kelemasan di dalam perut. Antara bahan-bahan yang digunakan dalam upacara ini ialah beras kunyit dan buah kelapa. Upacara melenggang perut ini akan dilakukan oleh Tuk Bidan dan ini merupakan kepercayaan animisme pada unsur gaib. Di samping itu, pengaruh Cina dapat dilihat melalui aspek sosioekonomi, iaitu terdapat perubahan dalam ekonomi tanah Melayu, terutamanya dari aspek perkembangan perusahaan biji timah. Bukan itu sahaja, sosioekonomi Cina juga telah memperkenalkan penggunaan kapal korek dan pam kelikir serta penggunaan steam untuk memudahkan lagi perekonomian biji timah dan penggunaan alatan ini berupaya menghasilkan biji timah yang banyak. Perusahaan biji timah ini telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk di tanah Melayu. Kehadiran imigran Cina dikatakan telah menguntungkan masyarakat pribumi orang Melayu yang sebelum ini hanya mengamalkan sistem ekonomi sederhana. Bukan itu sahaja, pengaruh Cina juga dapat dilihat melalui penggunaan mata wang yang mana kerajaan China telah memperkenalkan sistem mata wang tembaga sebagai mata wang utama. Hal ini dapat dilihat di mana negara kita turut menggunakan sistem mata wang ini, iaitu duit shilling yang diperbuat daripada tembaga. Hal ini menunjukkan bahawa pengaruh Cina telah mempengaruhi ekonomi di negara kita. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai pengaruh yang telah meresap masuk ke dalam kebudayaan Melayu dan kedatangan pengaruh ini adalah mengikut peredaran zaman dan faktor-faktor semasa yang berlaku di sesuatu persekitaran. Setiap pengaruh ini meliputi dari aspek agama, politik, ekonomi dan sosial yang berupaya mewujudkan pelbagai bentuk budaya Melayu. Oleh hal yang demikian, kebudayaan kebangsaan merupakan isu yang penting dalam mewujudkan negara Malaysia. Hal ini jelas menunjukkan kepentingan isu-isu yang berkaitan dengan budaya ini perlu ditangani sebaik mungkin agar kewujudan bangsa Malaysia yang hebat dapat diperkukuhkan lagi. Sekian itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Dengan itu saya akhiri dengan ucapan sekian terima kasih.